إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada petang ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada tengah hari, pada petang yang penuh barakah ini, saya nak mengajak pada diri saya juga kepada tuan-tuan semua untuk sama-sama kita nak menghayati bagaimana kisah yang telah pun kita bacakan ataupun telah pun kita sebutkan pada siri yang pertama minggu lalu. Kisah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ataupun nama dia yang sebenar adalah Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Sa'ad bin Malik ini merupakan di kalangan sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Itu kita dah sebut dah pada pertemuan minggu lalu. Cuma kita ulang balik sekadar sebagai peringatan kepada kita. Pada pertemuan yang lalu, kita sebut juga kepada tuan-tuan bagaimana proses Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menerima Islam. Dia di kalangan 10 sahabat Nabi yang awal menerima agama Islam. Sebagai riwayat mengatakan dia orang yang keempat menerima Islam setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Siti Khadijah, setelah Sayyidina Ali, setelah Usamah bin Zaid. Dia di antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam selepas daripada kalangan mereka ini. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kita juga sebutkan pada pertemuan yang lalu bahawa dia antara orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dia. Pertama, kita ceritakan pertemuan yang lalu, dia diuji dengan dicemooh, dihina, dipulau oleh keluarga dia sendiri, iaitu mak dia sendiri. Apabila mak dia syabar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, sekiranya kamu tidak meninggalkan agama baru kamu, tidak kembali kepada agama lama, aku tidak akan makan, tidak akan minum sampailah aku mati. Itu cabaran yang hadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kita sebut juga pada pertemuan yang lalu bagaimana ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan cerita tentang pengharaman arak itu ada hubung kaitnya dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Tuan-tuan, insya-Allah pada petang ini, pada tengah hari ini, saya nak bawakan beberapa kisah yang masih lagi berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam Al-Quran cerita bagaimana Nabi SAW bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, sebelum daripada berlaku peristiwa hijrah, pernah dia ni dirundung dengan penyakit yang berat. Pada masa itu dia dah pun berkahwin dan mempunyai seorang anak.
Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana dia berada dalam keadaan sakit yang berat, pada masa tu Nabi SAW mai bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, bagaimana hal keadaan kamu?" Maka Sa'ad pun kata, "Aku rasa ni seolah-olah macam aku ni tak lama dah." Pada masa tu dia sebut kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, adakah boleh pada aku sekiranya harta yang aku ada ini aku nak infakkan semua daripada harta aku, ataupun aku nak wasiatkan semua harta aku?" Kata Nabi SAW, "Tak boleh. Kamu sekiranya kamu nak mati, kamu tak boleh wasiatkan semua harta kamu." Kalau macam tu dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau tak boleh semua, adakah boleh separuh aku wasiatkan daripada harta-harta aku?" Kerana Sa'ad, dia pada masa tu dia tak ada orang lain, dia cuma ada seorang anak dan isteri. Masa di Mekah pada masa tu dia hanya ada seorang anak dan hanya ada isteri seorang pada masa tu. Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan, nanti bila kita baca riwayat hidup dia, dia ni orang yang memiliki 36 orang anak. 36 orang anak. Dia orang yang ada anak ramai. Tapi nantilah ketika dia berpindah duduk di Mekah, dia berkahwin dengan isteri-isteri yang lain, Allah kurniakan dia 36 orang anak. Cuma di Mekah dia cuma ada seorang anak, dan dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah boleh kalau aku nak wasiatkan seluruh hartaku untuk agama Islam?" Nabi kata, "Tak boleh, itu banyak sangat, kamu tak boleh wasiat macam tu." Kemudian dia kata, "Baiklah, kalau tak boleh semua, apakah boleh kalau aku nak wasiatkan separuh daripada harta?" Nabi kata, "Tak boleh. Kalau macam tu, aku nak wasiatkan 1/3 daripada harta aku." Maka Nabi SAW, "Itu boleh, tetapi itu pun dikira jumlah yang banyak." Tuan-tuan, Nabi SAW begitu kagum, begitu teruja dengan kehebatan Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sehingga dia sanggup nak infakkan, nak wasiatkan sebegitu banyak harta dia kepada Islam. Akhirnya Nabi SAW doakan kesihatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Nabi SAW kata, "Ya Allah, Engkau berilah kesembuhan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain berjaya untuk keluar daripada Mekah menuju ke Madinah dalam berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh daripada penyakit dia, dan dia berjaya hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, menariknya Sa'ad bin Abi Waqqas juga, dia daripada kalangan sahabat Nabi yang bukan saja didoakan oleh Nabi SAW, bahkan juga dia menjadi orang yang doa dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang panjang tuan-tuan, diceritakan satu kisah. Walaupun kisah ni macam kita skip lah sikit. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah dia menjadi gubernur di Kufah, menjadi gubernur di Iraq, dia menjadi pemerintah yang cukup baik pada rakyat dia. Cuma ada satu kampung di perkampungan Bani Sa'ad, di satu kampung di perkampungan Bani Absun. Di perkampungan Bani Abbas ataupun Bani Absun ini, mereka ni orang yang tak suka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak sukanya mereka kepada Sa'ad ni sampai mereka tuliskan surat, hantar kepada Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hantar surat kepada Umar, tulis dalam surat tu kata, "Ketua kami Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang yang semayang dia tak betul. Kemudian bila dia suruh pergi perang, dia sendiri tak ikut pergi perang. Kemudian bila ada harta-harta rampasan, dia tak agihkan dengan cara yang betul." Dilemparkan satu demi satu fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Umar bila dengar berita daripada rakyat yang sampai kepada dia, dia cepat-cepat hantar surat kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, gugurkan
jawatan gubernur ataupun jawatan ketua di Kufah pada masa itu. Dia gugurkan serta-merta, dilucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas dan diminta untuk Sa'ad bin Abi Waqqas kembali semula ke Madinah. Dan Sayyidina Umar hantar pengganti dia, Sayyidina Ammar bin Yasir, untuk gantikan tempat gubernur Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, bila Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas balik bertemu dengan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar tanya balik kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, betul ke apa berita yang aku dapat ni, bahawa kamu semayang kamu tak betul, kemudian kamu tidak mengikuti perang yang kamu suruh, kemudian harta-harta rampasan kamu tak agihkan dengan cara yang betul?" Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia jawab. Dia kata, "Wahai Umar, engkau mengetahui bahawa aku adalah daripada kalangan sahabat awal yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku lebih terdahulu beriman kepada Nabi SAW berbanding kamu, wahai Umar. Dan aku salat seperti mana aku melihat Nabi SAW salat di Makkah dan di Madinah." Maksudnya dia kata apa? Aku ni orang awal masuk Islam. Aku melihat bagaimana Nabi semayang, bagaimana Nabi salat, bagaimana perlakuan Nabi, bagaimana perbuatan Nabi. Tidak mungkin aku menjauhkan perbuatan solat aku daripada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka tuan-tuan, berita bahawa fitnah dilemparkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini mula tersebar. Maka pada masa tu Sayyidina Umar hantar spy, hantar mata-mata, hantar tentera untuk pergi kaji selidik tengok di mana orang yang ada timbul tak puas hati kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, bila dicek di sekitar kawasan Kufah itu, semua mata-mata ataupun tentera yang Umar hantar itu pusing di sekitar kawasan Iraq. Bila pusing, semuanya suka kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali di satu kampung yang bernama Bani Absun. Bani Abbas ataupun Bani Absun ini ada seorang lelaki yang bernama Usamah bin Qatadah. Dia ni sebenarnya dialah yang buat cerita, dialah yang tulis surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab untuk melemparkan fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bila tahu bahawa fitnah itu dilemparkan oleh Usamah bin Qatadah, maka Sa'ad angkat tangan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, ini dahsyat. Ni, mai kita dengar betul-betul. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berdoa kepada Allah. Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku," dia kata. Disebutkan dalam hadis Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia berdoa. Dia kata, "Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban." Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, jika hamba ini dia menipu, dia berdusta, ataupun dia saja reka cerita untuk aku, qama riyaan, dan dia buat itu kerana nak menunjuk-nunjuk, wasum'atan, dan dia sengaja nak tunjuk kata diri dia hebat, nak habaq kata dia hebat, nak habaq nak merendah-rendahkan aku, nak menghebat-hebatkan diri dia seolah-olah macam tu, maka kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, fa'atil umrah, ya Allah, ya Tuhanku, engkau panjangkan umur ni. Orang yang tipu aku, orang yang buat cerita tipu tentang aku, dia nak menaikkan diri dia seolah-olah nak beritahu diri dia hebat. Ya Allah, fa'atil umrah, ya Allah, engkau panjangkan umur dia. Wa'atil faqrah, dan engkau lanjutkan hidup dia yang panjang itu dalam keadaan fakir miskin. Wa'arridhu lil fitan, dan yang paling teruk sekali Sayyidina Sa'ad berdoa, ya Allah, engkau penuhkan hidup dia ataupun engkau beratkan hidup dia dalam keadaan sentiasa dirundung dengan fitnah-fitnah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, Sa'ad minta 3 doa. Pertama, panjang umur. Kedua, biar dalam keadaan miskin. Ketiga, hidup itu sentiasa dilimpahi ataupun dipenuhi dengan fitnah-fitnah jahat. Tuan-tuan, sebahagian daripada tabi'in yang menyaksikan Usamah bin Qatadah yang fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas,
dia hidup panjang seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas doakan. Dalam sebahagian riwayat disebut qala Abdul Malik bin Umair rawi an Jabir bin Samrah, dia sebut, dia kata fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata jabibahu ala ainaihi minal kibir. Tuan-tuan, orang ramai yang tengok lelaki yang bernama Usamah bin Qatadah yang fitnah kepada Sa'ad ni, depa nampak dia dalam keadaan yang tua. Tua ni sampai macam mana? Ni, kenin ni sampai dah melapuh, jatuh ke biji mata ni. Maksudnya dah, kita kata kening ni kira macam dah jatuh dah. Kening ni dah terlampau tua sangat, umur ni terlampau tua sampai kening ni terlampau jatuh menutup mata dia. Dan dia ni dalam keadaan sentiasa dan dia ni sentiasa dalam keadaan meminta-minta kepada orang. Dia dalam keadaan meminta-minta kepada orang, minta dekat kawan ni, minta dekat kawan ni, dah tua dah. Kira boleh kata lebih kurang dalam umur 100 tahun lebih macam tu. Minta-minta, dia masih lagi hidup, umur dia panjang, kemudian dia dalam keadaan yang tua, dah tua, terlampau tua sangat, kemudian dia meminta-minta. Dan yang paling buruknya apa yang berlaku, dia kata wa innahu yata'aradu lil jawari fi tarqi, dan dia ni setiap kali di jalanan, setiap kali dia berada di jalan, bila ada orang perempuan lalu, dia akan ganggu semua orang-orang perempuan tadi. Allah Rabbi, tuan-tuan, bayangkan dalam keadaan tua macam tu, kemudian dalam hidup susah, kemudian bila orang perempuan lalu, dia akan kacau. Orang perempuan lalu, dia akan kacau. Orang perempuan lalu, dia akan kacau. Kemudian dia sendiri sebut, bila orang tanya kepada dia, dia kata asabatni da'wata Sa'adin. Dia kata, aku dah terkena dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku dah terkena dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang yang mustajab doa dia. Kemudian tuan-tuan, pernah sekali di Madinah, pada masa tu ada seorang lelaki yang dia ni pegang daripada Baitul Mal, harta milik orang-orang Islam. Pada masa tu, seorang lelaki ni bila dia lalu di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah sebut dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, kalau hampa nak tahu harta-harta yang ada ini, yang kami agihkan kepada orang-orang Islam ini adalah milik kami. Dia kata adalah milik kami. Pada masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata dekat lelaki yang sebut macam tu, dia kata, maukah kamu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sa'ad bin Abi Waqqas gempak dia. Maukah aku doa dekat Allah Subhanahu wa taala? Hang duk mengaku bukan hak hang, hang mengaku hak hang. Laki tadi cepat-cepat melompat mai depan Sa'ad, dia kata, minta maaf Sa'ad, janganlah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni bila dia jadi khalifah, dia ada pegang, dia ada bawa pergi mana-mana satu tongkat. Tongkat dia tu dia akan guna untuk jalan. Bila dia nampak orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun buat sesuatu benda yang tak patut, maka dia akan tegur. Contohnya bila dia lalu, dia tengok dekat simpang-simpang jalan ada orang lepa, ada orang buat benda-benda yang tak ada manfaat, buang masa, rugi masa, tinggal semayang. Sayyidina Umar marah menggunakan tongkat tu. Dia kata, hampa tunggu apa di sini ni? Balik rumah masing-masing. Hampa pi buat kerja, hampa pi solat, hampa jangan duduk di sini. Dia gunakan tongkat dia. Satu ketika ada seorang lelaki yang dia berjalan. Tengah berjalan tu tuan-tuan, tiba-tiba pakaian yang dia pakai itu terselok sehingga menampakkan aurat lelaki tadi ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada masa tu bila dia lalu, Sayyidina Umar ni lalu, dia nak pukul ataupun dia nak ketuk kepada lelaki yang terselok ternampak aurat dia. Dalam keadaan macam tu, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas dia lalu, dan Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kamu jangan buat macam tu wahai Umar. Umar yang dah hayun angkat ni, tiba-tiba hayun-hayun tu terkena kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ni cepat-cepat nak angkat tangan berdoa kepada Allah. Sa'ad pada masa tu bila nak angkat tangan berdoa kepada Allah, Umar tahan dia. Umar kata, dak. Sa'ad, aku silap. Dia kata, aku silap. Aku nak pukul orang lain, tiba-tiba hang lalu. Bukan aku sengaja nak pukul hang.
Tuan-tuan, Umar sendiri pun takut dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian tuan-tuan, yang terakhirnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang menariknya tuan-tuan, dia seorang panglima ataupun seorang ahli perang yang cukup pakar dalam menggunakan senjata yang nama dia panah. Saya pergi di satu surau baru ni digital. Depa, saya tengoklah dia punya papan kenyataan tu, depa buat satu kelab. Kelab Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul lah, memang Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, orang yang cukup pakar dalam memanah. Kira menggunakan panah itu ahli pada dia. Dia orang yang cukup pakar. Tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan kedua Islam, peperangan Uhud, kita tahu peperangan Uhud ini peperangan yang pada mulanya orang-orang Islam ni hampir mencapai kemenangan. Kemudian kerana daripada orang-orang Islam yang berada di bukit Rumat, Jabal Rumat, yang turun daripada bukit tu kerana menyangkakan orang Islam menang, akhirnya kekalahan mai kepada orang Islam menyebabkan orang bukan Islam ataupun kalangan orang-orang musyrikin menang pada masa itu. Kalau tuan-tuan baca sejarah panjang dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia di antara orang yang menjadi pertahanan Nabi. Menariknya, ketika Nabi SAW diserang oleh orang-orang musyrikin Makkah pada masa itu, kemudian tentera musyrikin, tentera berkuda musyrikin pada masa itu yang diketuai oleh Sayyidina Khalid Al-Walid dan juga Abu Sufyan. Pada masa itu Khalid Al-Walid belum lagi dia belum lagi memeluk Islam. 200 tentera daripada kalangan tentera-tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid pada masa itu mai pusing bukit nak serang Nabi SAW dan orang-orang Islam. Tuan-tuan, pada masa inilah Nabi SAW bagi tahu kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku bersumpah dengan nama mak dan ayah aku, kamu ambillah anak-anak panah ini, kamu panahlah balik kepada milik kamu panahlah semula kepada musuh-musuh Islam. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sambil dia pegang anak panah yang diberikan oleh Nabi SAW, tiba-tiba dia rasa semangat. Semangat dia. Tuan-tuan, kita duk dengar orang memanah ni, dia tarik satu anak panah, pegang busur, tarik satu. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya hebat dia, pakar dia dalam memanah ni, dia boleh tarik 3 anak panah sekaligus. Dia letak 1, 2, 3, dia tarik 3 sekaligus, dia boleh lepaskan 3 anak panah. Dan Nabi SAW bagi anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sambil Nabi sebut, Nabi kata, demi mak dan ayah aku. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sebut, dia kata, akulah orang yang Nabi pernah bersumpah di atas nama mak dan ayah Nabi untuk aku, kata Sa'ad. Sa'ad begitu seronok, tuan-tuan, dalam keadaan orang Islam tengah duk kucak-kacir kelang kabut pada masa tu. Sa'ad pegang panah dia tarik. 3 anak panah tadi dilepaskan kena kepada 3 orang musyrikin yang naik kuda berbeza-beza. Tuan-tuan, kalau dalam perang, tentera berkuda adalah di kalangan tentera yang cukup payah nak dikalahkan ataupun nak ditumbangkan. Sebab bukan setakat orang yang menunggang kuda tu pakai baju besi. Kuda-kuda yang dibawakan juga penuh dengan besi, penuh dengan dia punya perisai yang diletakkan kepada kuda-kuda tadi, menyebabkan payah kepada orang-orang yang nak menentang ataupun orang yang nak bunuh daripada kalangan tentera-tentera berkuda. Bayangkan dengan pakaian yang penuh, pakaian perisai, pakaian besi yang dipakai oleh tentera musuh, Sa'ad bin Abi Waqqas tarik anak panah dia, berkat daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, panah tadi itu terkena kepada musuh di spot tempat-tempat kelemahan yang tidak ada pakaian-pakaian besi yang dikenakan. Sebahagiannya ada kena di mata, ada kena di leher, ada kena di kaki, ada kena di pinggang, ada kena di tempat-tempat yang tak ada di kawasan baju besi. Bayangkan, Sa'ad bin Abi Waqqas tarik pula 3 yang kedua. Lepas lagi mula-mula 3 orang tumbang. Kemudian 6 orang tumbang.
Kemudian orang yang ke-9 tumbang. Sekali dia tarik tiga anak panah lepas. Bahkan dalam sebahagian hadis disebutkan, berkat daripada doa Nabi, suruhan Nabi, aku dihulurkan dengan anak panah yang tidak ada tajam depan dia. Tak ada runcing depan dia. Depan dia tu kira tak ada tajam. Sepatutnya anak panah dia nak kena ada tajam depan ni, sumbi. Patah ke lagu mana wallahualam. Tapi anak panah tu dia tumpul, tak ada. Anak panah yang tu pun, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, berjaya menembusi kepada badan pihak musuh. Tuan-tuan, bayangkan daripada 200 jumlah tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan Abu Sufyan, bila tengok mula-mula 3 orang gugur daripada tentera berkuda, kemudian gugur 6 orang, kemudian gugur 9 orang, kemudian gugur hampir sebagai riwayat mengatakan 12 ke 15 orang, tentera berkuda daripada Khalid Al-Walid dan Abu Sufyan pada masa itu ambil keputusan untuk tarik diri, ambil keputusan untuk berhenti, dan pada masa itu habis takut belaka daripada apa yang dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana dia orang yang begitu hebat dalam melepaskan anak panah ketika mana dalam perang. Kemudian tuan-tuan, yang terakhirnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah panglima perang yang dipilih oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk memimpin tentera-tentera Islam mengetuai untuk membebaskan negara Parsi di sebelah timur daripada Madinah. Bayangkan tuan-tuan, pada masa tu dah terbuka dah daripada kawasan belah barat, dah terbuka dah pada masa tu di zaman Sayyidina Umar, dan pada masa tu nak dipilih siapa panglima perang. Sebagai riwayat mengatakan pada masa tu Sayyidina Umar sendiri nak pergi. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dia beri pendapat dia. Dia kata, wahai Umar, aku lebih berpendapat biar kamu stay duduk di sini, kamu duduk di Madinah. Kamu lantiklah orang lain daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk menjadi panglima general perang, untuk bawa tentera-tentera untuk pergi perang di kawasan Iraq, kawasan Iran, kawasan Kufah, di sekitar kawasan itu, untuk nak serang orang-orang Parsi. Maka Umar pada masa itu tak ada calon yang nak dicalonkan. Pada masa itu tiba-tiba ada seorang lelaki, dia kata, wahai Umar, aku dah nampak dah siapa calon yang layak memimpin orang-orang Islam. Umar kata, siapa? Dia ulang lagi, Umar, aku dah nampak dah siapa calon yang layak untuk memimpin orang-orang Islam. Umar tanya, siapa ni? Dia mengeluarkan suara macam tu, nak bagi tahu kepada Umar, dia nak tarik perhatian orang bahawa orang ini orang yang layak. Maka selepas daripada itu disebutkan orang tadi, orang itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka bila Sayyidina Umar dengar Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar kata, ya betul, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang paling layak untuk menjadi panglima perang di dalam peperangan nak menentang tentera-tentera Parsi yang berada di sekitar kawasan Iran, Iraq ataupun dalam peta kita di negara-negara tersebut. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pendek cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang begitu teliti dalam meletakkan kalangan tentera-tentera dia. Daripada jumlah tentera 30,000 orang tentera, kalau tak salah ingatan saya, dia menyusun daripada setiap ruang, dan dia meletakkan daripada batalion tentera-tentera dia ni ada ketua yang memimpin daripada setiap batalion, setiap daripada kumpulan-kumpulannya. Natijahnya, keputusannya, akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya menumpaskan daripada kalangan tentera-tentera Parsi dan berjaya menakluki tentera-tentera ataupun berjaya mendapat daripada kawasan Kufah dan kawasan-kawasan Iran itu. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dilantik oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur untuk memimpin di sekitar kawasan yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ni menghembuskan nafas dia yang terakhir di rumah dia sendiri di Al-Aqiq. Al-Aqiq ni jarak dia lebih kurang 7 batu daripada Madinah. Dia meninggal dunia di rumah dia, walaupun dia orang yang berjuang di medan jihad, tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan
Dia meninggal dunia di rumah dia. Kemudian bila dia meninggal dunia, dia dibawa daripada rumah dia Al-Aqiq itu, dibawa ke masjid Nabi SAW, disalatkan, disembahyangkan sembahyang jenazah dia, kemudian dia dikebumikan di perkuburan Baqi. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia meninggal dunia pada umur dia 70 tahun pada tahun 55 Hijrah. Tuan-tuan bayangkan, dia sempat hidup zaman Nabi, sempat hidup zaman Sayyidina Abu Bakar, sempat hidup zaman Umar, sempat hidup zaman Uthman, sempat hidup zaman Sayyidina Ali, dan dia juga sempat hidup di zaman fitnah, zaman Ali, zaman Sayyidina Muawiyah, zaman Sayyidina Aisyah, perang Siffin, perang Jamal, dan beberapa perang-perang yang begitu kontroversi yang kalau kita baca, Sa'ad bin Abi Waqqas sempat hidup di zaman-zaman tersebut. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia pada umur 70 tahun pada tahun 55 Hijrah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya kalau kita nak cerita tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni banyak lagi tuan-tuan. Dan dia ada banyak lagi perkara-perkara yang dibuat. Antaranya wasiat Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana nak dipilih Sa'ad bin Abi Waqqas untuk nak dibawa menjadi panglima perang. Itu kisah dia panjang. Kalau kita nak cerita tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin tentera-tentera dalam melawan tentera-tentera Parsi, itu cerita dia yang cukup panjang dan cukup menarik. Tapi saya kira masa kita mencemburui, mungkin tak ada ruang untuk kita nak cerita pada ketika ini. Mungkin insya-Allah ruang kesempatan yang lain insya-Allah kita akan cerita lagi. Kalau ada masa, kita akan sebut lagi kisah berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mungkin sahabat-sahabat Nabi yang lain juga. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, jadi mudah-mudahan apa kita sebut kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadikan kita terinspirasi daripada kisah-kisah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya doa yang mustajab. Tuan-tuan, kita berada di bulan yang baik, waktu yang baik, masa yang baik. Mudah-mudahan doa-doa kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita itu juga dimakbulkan oleh Allah seperti mana dimakbulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas insya-Allah. Tuan-tuan, doalah dengan doa yang baik-baik. Doalah dengan doa yang selalu kita doakan. Mudah-mudahan doa-doa kita tadi ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan, mudah-mudahan apa kita sebut pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi lebih lebat, lebih banyak, lebih tinggi berbanding kita mencintai daripada orang-orang yang tidak sepatutnya kita cinta. Dan sahabat-sahabat Nabi ini golongan yang memperjuangkan Islam sehingga ketitisan darah yang terakhir mereka. Mudah-mudahan semangat mereka, cerita-cerita mereka ini menjadi salah satu daripada motivasi dalam hidup kita insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina anna wa la tuzhib barakata ulumihim anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih pada semua ahli jemaah yang sudi melapangkan masa pada petang ini, pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah balas masa tuan-tuan dengan masa yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.